Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Amirah binti Cik Nasrun, nombor matrik S57789 dan saya akan menerangkan mengenai kefahaman tentang rumusan kecil bersama rakan saya, Wan Rashidah yang akan menerangkan mengenai kefahaman rumusan besar. Assalamualaikum, saya Wan Rashidah binti Wan Nasir, bernombor matrik S58943. Saya Wan Nuzuleka binti Muhammad Zamri, bernombor matrik S58647. Saya akan memberi contoh dialog kaunselor dan klien yang menggambarkan aplikasi kemahiran ini. Dan saya berpegang peranan sebagai kaunselor. Saya Fatin Natasha binti Mat, bernombor matrik S58210. Saya akan memberikan contoh dialog antara kaunselor dan klien dalam menggambarkan aplikasi kemahiran ini dan saya berperanan sebagai klien. Nama saya Nur Syafiqah binti Ibrahim, bernombor matrik S58054. Saya akan menerangkan tujuan kemahiran tersebut digunakan oleh para kaunselor. Nama saya Siti Nur Syazwana Iliani binti Muhammad Pitoni, nombor matrik S58205. Saya akan menerangkan tentang aktiviti dalam kuliah bagi meningkatkan kemahiran. Hai, saya Nur Ikmah binti Ahmad Farid dengan nama matrik S57938. Hai, saya Nur Amirah. Saya akan menerangkan dan menghuraikan serba sedikit mengenai kefahaman tentang kepentingan kemahiran rumusan kecil. Secara khususnya, rumusan mempunyai dua bahagian. Yang pertama, bahagian rumusan kecil dan yang kedua, bahagian rumusan besar. Tetapi hari ini, saya akan menerangkan mengenai kefahaman tentang rumusan kecil. Rumusan kecil ini dapat membantu kaunselor mengingat kembali segala yang dibincangkan oleh klien. Yang kedua, rumusan kecil ini juga untuk mengenal pasti kefahaman kaunselor agar tidak terpesong dengan isu yang dikemukakan oleh klien. Yang ketiga, kaunselor dapat fokus kepada beberapa isu atau tema yang masih belum disatukan dan dapat merangsang klien untuk meneroka perkara yang dirumuskan. Dan yang keempat, rumusan kecil ini boleh dilakukan beberapa kali, jarak masa lebih kurang 15 minit. Itu antara kepentingan mengenai rumusan kecil. Untuk kepentingan lebih lanjut mengenai rumusan besar, saya akan serahkannya kepada Wan Rashidah yang akan menerangkan dan menghuraikan mengenai kefahaman rumusan besar. Saya akan menerangkan kefahaman berkaitan rumusan besar. Rumusan besar dibuat sebelum menamatkan sesi kaunseling. Rumusan besar dibuat bagi membantu kaunselor mengingat kembali keseluruhan perbincangan dan ketetapan yang telah dibuat, agar ia difahami oleh kaunselor dan klien dalam sesi tersebut. Penggunaan rumusan besar. Yang pertama adalah rumusan pada awal sesi. Ia bertujuan untuk mengingat kembali apa yang telah dibincangkan pada sesi yang lepas. Yang kedua adalah rumusan semasa pertengahan sesi. Yang ketiga adalah rumusan di akhir sesi. Rumusan ini dibuat dengan mengambil rumusan pertama dan dimasukkan ke dalam rumusan kedua. Seterusnya, mari kita lihat contoh dialog yang digunakan menggunakan kefahaman ini. Pada sesi yang lalu, kita berbincang tentang isu Fatin yang mempunyai masalah dengan suami dan suami Fatin melibatkan adik-beradik apabila ada masalah antara Fatin dengannya. Fatin juga menerangkan bagaimana dan mengapa ia berlaku. Kita juga telah memikirkan pendekatan yang sepatutnya untuk Fatin dan suami lakukan bagi meredakan masalah tersebut. Jadi, bagaimana perkembangan tentang perkara tersebut dan hubungan antara Fatin dengan suami serta adik-beradiknya?
Hubungan saya dan suami semakin baik kerana saya menggunakan pendekatan yang telah kita bincangkan pada sesi yang lepas. Saya cuba untuk menyelesaikan masalah dengan baik agar masalah ini tidak berulang lagi. Berkaitan dengan adik-beradik suami saya tu, saya biarkan dulu. Mungkin apabila kami bersemuka nanti, kami akan bertolak ansur dan berbaik. Jadi, dari apa yang Fatin kata, Fatin dapat selesaikan masalah dengan suami Fatin. Tapi, dengan adik-beradik suami tidak dapat diselesaikan lagi disebabkan berjauhan dan Fatin ingin selesaikan masalah tersebut secara bersemuka. Dan dari apa yang saya lihat, Fatin menunjukkan bahawa Fatin tidak selesa dengan perkara tersebut. Dalam masa yang sama, Fatin ingin menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat kerana tidak mahu mengeruhkan lagi keadaan. Secara teknikalnya, saya memang berasa tidak selesa apabila hubungan kami antara ipar-dua tidak baik. Tapi saya cuba untuk adaptasikannya dalam kehidupan saya. Dan saya rasa itu adalah jalan yang terbaik. Pada sesi ini, kita telah membincangkan tentang masalah yang mengganggu Fatin, iaitu masalah dengan suami dan dalam masa yang sama telah menimbulkan konflik dengan adik-beradik suami Fatin. Keadaan ini mengeruhkan lagi suasana dan hubungan Fatin dengan suami serta adik-beradiknya. Walau bagaimanapun, hubungan Fatin dengan suami semakin membaik apabila menggunakan pendekatan yang telah kita bincangkan. Dan apa yang saya lihat juga, Fatin akan menyelesaikan masalah dengan adik-beradik suami dengan baik apabila bersemuka nanti. Jadi, jika masalah ini tidak dapat diselesaikan lagi, kita sambung sesi kita ini pada sesi seterusnya dan kita akan bersama-sama mencari jalan penyelesaiannya. Okey, yang pertama ialah rumusan kecil. Rumusan kecil dibuat adalah untuk memastikan pemahaman kaunselor terhadap klien tidak menyeleweng dan secara tidak langsung memberangsangkan klien agar terus meneroka ke arah perkara yang dirumuskan oleh kaunselor. Yang kedua ialah rumusan besar. Rumusan besar adalah bertujuan untuk membantu klien mengingat kembali keseluruhan isu yang pernah dibincangkan dan memastikan ketepatan perkara yang telah difahami oleh kaunselor. Rumusan besar dibuat sekali dalam satu sesi dan di antara perkara yang disentuh ialah isi perbincangan, perasaan yang terlibat, perubahan yang terjadi, pemilihan yang dibuat dan langkah yang telah dipersetujui. Saya akan menerangkan tentang aktiviti dalam kuliah bagi meningkatkan kemahiran. Yang pertama ialah kaunselor harus membuat refleksi. Kemahiran membuat refleksi adalah bayangan semula isi percakapan klien, perasaan yang tersirat dan idea-idea dari pengalaman klien. Ianya mengandungi makna dan nilai tentang perkara yang berkaitan dengan latar belakang, sejarah, keluarga, komuniti dan seumpamanya yang berkaitan dengan klien. Kemahiran ini dapat membantu kaunselor lebih dapat memahami perasaan klien. Ianya juga dapat memberikan fokus kepada kaunselor tentang idea baru yang disampaikan oleh klien dan juga dapat memberikan keyakinan kepada klien bahawa kaunselor memberikan perhatian sepenuhnya kepadanya ketika klien bercerita. Okey, saya akan menerangkan tentang satu lagi aktiviti yang dijalankan untuk meningkatkan kemahiran, iaitu aktiviti soal jawab ataupun kuis secara langsung. Biasanya setelah habis sesuatu sesi kuliah, pensyarah subjek kemahiran asas kaunseling iaitu Dr. Jasmine sendiri yang akan membuka peluang kepada para pelajar untuk bertanyakan soalan. Di sini memandangkan terdapat beberapa orang pelajar ijazah sarjana ataupun master yang telah berpengalaman mengadakan sesi, soalan yang diajukan oleh mereka itu kadang-kalanya lebih memberi kefahaman daripada pelbagai sudut yang berbeza. Selain itu, sekiranya tiada seorang pun pelajar yang bertanyakan soalan, doktor sendiri yang akan mengajukan soal jawab kepada beberapa orang pelajar secara rawak. Soalan yang diberikan biasanya mengajukan tentang apa kefahaman pelajar pada sesi kuliah kali ini dan pelajar tersebut diminta menghuraikan dan merumuskan semula apa yang difahami. Pensyarah juga seringkali bertanyakan beberapa perkataan atau term tertentu yang berkaitan dengan pembelajaran kepada pelajar secara rawak. Tindakan ini membuatkan pelajar lebih cakna dan peka pada setiap sesi pembelajaran.